Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat? Okey, Alhamdulillah. Ustaz berharap kamu semua sentiasa dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa diberi kekuatan semangat untuk menjalankan sesi PDPR ni. Ustaz faham memang agak mencabar dan insya-Allah kalau niat kamu sentiasa betul, niat kamu sebagai seorang pelajar ni menjalankan satu amanah, insya-Allah sentiasa dipermudahkan olehnya. Okey. Kita mulakan kelas kita dengan Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Hari ini kita nak belajar tajuk apa? Kita apa lagi kamu teka. Tapi sebelum tu Ustaz nak tayangkan satu video kepada kamu. Ustaz pasti semua mesti seronok. Nanti nak tengok video apa kan? Okey, tunggu lah. Sekejap. Hudud ini hak Allah. Bila orang ni laksanakan, melakukan perbuatan ini, kemudian dapat ditangkap. Contohnya orang ini mencuri. Lepas dia mencuri, dia ditangkap, bawa kepada polis, pemerintah. Mari tuan barang, dia kata sudahlah, potong tangan adalah budak ni, kesian dia tak ada tangan, saya maafkan. Saya maafkan. Boleh ke tak boleh kita maaf? Jawabnya maaflah, tapi tangan mesti dipotong. Sebab itu dia panggil hak Allah Azza wa Jalla. Hak Allah ini bila sampai kepada pemerintah, maka dia boleh kena laksanakan. Sebagaimana cerita seorang sahabat Safwan, dia tengah tidur, barang dia letak bawah dia. Mari orang ni tarik barang dia curi, pakai baju dia apa dia. Jadi dia bawa kes ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Bila dia dengar orang ni nak kena potong tangan, Safwan kata, aku maaf dengan dia Rasulullah, saya maafkan. Nabi kata, halla, kenapa kamu tidak maaf sebelum kamu bawa pada aku? Dah sampai di sini, undang-undang had tak boleh lagi kita gugurkan dia, kerana dia termasuk di bawah undang-undang Allah, hak Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada siapa boleh melepaskannya. Satu lagi kategori undang-undang disebut dengan nama undang-undang qisas, iaitu balas balik perbuatan orang. Orang ni cabut mata orang, orang ni cabut gigi orang, bahkan sampai peringkat cabut nyawa orang. Dia tembak kawan itu mati. Maka apa undang-undang qisas? Walakum fil qisasi hayatun. Jadi undang-undang qisas ni orang ni kena balas balik seperti yang dia buat. Cabut nyawa, kita cabut nyawa dia. Dia cabut tangan orang, kita cabut tangan dia. Cabut gigi, sama. Tetapi undang-undang qisas ini dia panggil hak manusia, hak individu. Kalau orang dicabut mata awak, maka kita berhak dakwa dia untuk dicabut mata dia balik. Dikata di kawan ni, aku tak naklah cabut mata dia, kesian dengan dia, biar aku seorang ialah buta sebelah mata ni. Kalau tidak jadi dua orang, maka dia boleh berpindah kepada akta yang kedua, iaitulah minta pampasan, ganti rugi. Minta ganti rugi sebelah mata setengah diat, 50 ekor unta bayar. Ambil 50 ekor bayar. Ataupun langsung dia lepas. Dia kata tak apalah, kalau ada oleh kerana dia tersalah, dia dah bertaubat, dia dah insaf, saya maafkan dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan saya. Lepas saja, boleh. Dia panggil berpindah daripada balas bunuh kepada diat, pampasan, ataupun berpindah kepada lepas saja, sedekah. Itu hak manusia di bawah undang-undang qisas. Satu lagi undang-undang yang perlu kita kenal, dia panggil undang-undang ta'zir. Undang-undang ta'zir ini Allah Subhanahu Wa Taala beri kuasa kepada pemerintah pada ketika itu untuk berijtihad mana ke undang-undang yang tidak ada nas dalam Quran
yang tidak ada nas dalam hadis, yang tidak disebut dalam ini, maka pihak kerajaan boleh isytiharkan undang-undang yang sesuai dengan maqasidus syarak di bawah objektif syarak. Tak boleh lari daripada syarak. Kita kena tengok macam di bawah akta dadah berbahaya. Di bawah akta dadah ni, kalau kita nak kira, dia bawa akta mabuk. Tapi mengapa kebanyakan negara hari ini menggunakan pengedar dadah ni digantung? Undang-undang yang tidak ikut syariah gantung. Negara-negara yang mengamalkan undang-undang syariah seperti negara di Arab Saudi hari ini, kalau pengedar dadah dipancung. Dia baca. Lepas pancung dia akan baca undang-undang, dibaca apa ni, kes ni dalam TV, dalam radio, dia akan sebut hari ini pada hari Jumaat sekian-sekian hari bulan telah dilaksanakan undang-undang hak apa ni, pancung kepala kepada fulan bin fulan kerana dia telah melakukan jenayah mengedar dadah dengan hak yang ditetapkan, ta'ziran. Dia akan sebut ta'ziran. Itu undang-undang ta'zir. Jadi undang-undang ta'zir ini kembali kepada ijtihad pemerintah di bawah skop maqasidus syarak dalam setiap tempat dan keadaan. Inilah yang disebut dengan undang-undang hudud, undang-undang qisas dan undang-undang ta'zir. Baik, pelajar-pelajar yang cemerlang, Ustaz dah tayangkan video kepada kamu. Video tu berdurasi dalam 5 minit macam tu. Jadi, agak-agak kamu apa tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Siapa dapat teka? Yang diterangkan oleh Dr. Abdul Basit tadi. Dia menerangkan apa? Menerangkan mengenai hudud, qisas dan ta'zir. Okey, siapa dapat teka? Apa tajuk kita hari ini? Apa dia, Amir? Kesalahan jenayah. Okey, betul. Yang lagi siapa lagi boleh cuba? Yang lebih tepat. Apa dia, Amirul? Jenis kesalahan jenayah dan hukumannya. Betul, Amirul. Terima kasih juga kepada Amir yang berani mencuba. Okey, itu adalah tajuk kita pada hari ini. Okey, sebelum tu Ustaz nak ulang kaji sedikit kelas-kelas kita yang sebelum ni, supaya kamu tak mudah lupa, kamu ingat apa yang kita dah belajar sebelum ni. Kita berbalik-balik, cuba lihat muka surah 41. Semua dah buka buku teks kan? Okey. Kita lihat, kita dah belajar apa pada minggu lepas? Kita dah belajar mengenai asas sistem kehakiman Islam. Okey. Kita tengok ada hakim tu dari segi bahasa ataupun maksud adalah menghukum, menyelesaikan, menetapkan, memutuskan dan mencegah. Okey, dari sudut syarak pula adalah bermaksud menyelesaikan pertikaian atau tuntutan antara dua pihak atau lebih melalui proses undang-undang berdasarkan hukum syarak. Okey, apa lagi yang kita dah belajar? Kita dah belajar mengenai kehakiman pada zaman Rasulullah SAW, kehakiman pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Ingat lagi tak apa yang terjadi pada zaman baginda? Baginda telah menjadi ketua agama dan ketua hakim. Okey. Pada permulaannya tak ada sangat masalah yang timbul. Masalah-masalah kecil je. Tapi bila Islam dah berkembang luas, dah berkembang pesat, dah menguasai negara-negara lain untuk menjadi negara Islam, baginda telah melantik sahabat baginda sendiri, iaitu Muaz bin Jabal, Ali bin Abi Talib untuk menjadi apa? Untuk menjadi hakim dan gubernur kepada sesebuah negara tu. Sebab apa? Sebab kalau Nabi nak handle semua negara Islam, susahlah macam tu. Tak boleh lah. Jadi Nabi telah melantik sahabat-sahabat untuk menjadi hakim, menjadi gubernur, untuk mereka berijtihad sendiri, pendapat sendiri. Okey, itu yang adalah pada zaman Nabi lah. Lepas tu kita tengok pada kehakiman pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin pula. Khulafa Ar-Rasyidin ada berapa? Ada 4. Okay, yang pertama Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, yang sekali Sayyidina Ali bin Abi Talib. Okay, kita dah belajar itu. Okay, selepasnya kehakiman pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, zaman apa pula? Baik, macam apa?
Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniyah. Okey, tapi yang tu kamu Ustaz sekadar bagi ilmu tambahan lah. Tak payah kamu yang betul-betul kamu perlu ingat adalah kehakiman pada zaman Rasulullah SAW dan kehakiman pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Okey. Itu adalah asas. Seterusnya kita ingat balik apa prinsip-prinsip kehakiman Islam. Prinsip kehakiman Islam ada berapa? Ada 4. Ingat lagi tak formula yang ustaz dah beri kepada kamu? Ada 4 M. Okey, M yang pertama adalah merujuk kepada wahyu rabbani, iaitu macam apa-apa hukuman nak dijatuhkan oleh hakim, dia kena merujuk kepada ataupun berpandu kepada Al-Quran dan hadis. Okey. Yang kedua pula adalah menegakkan keadilan dan menentang kezaliman. Okey, yang ketiga menyeru kebaikan serta mencegah kemungkaran. Yang ini adalah sentiasa melakukan kebaikan mengikut perintah Allah yang telah ditetapkan. Kalau untuk mencegah kemungkaran pula adalah elakkan perkara yang tak baik lah. Allah dah larang membuat sesuatu perkara tu, tapi kita buat juga. Tak boleh macam tu. Jadi kita kena cegah, kita kena elakkan. Okey, itu maksudnya. Dan M yang terakhir adalah mengamalkan adab dan akhlak Islam. Okey, itu adalah untuk prinsip-prinsip kehakiman Islam. Okey, ustaz tak nak huraikan panjang sangat sebab ini kita dah belajar pada kelas dulu ni. Tapi kalau kamu ada pertanyaan, tanya je ustaz. Okey, seterusnya kita dah belajar apa? Kita dah belajar mengenai matlamat sistem kehakiman Islam. Ada berapa? Ada 3. Okey. Apa dia? Ini pun ustaz ada bagi formula juga. Ingat tak? Supaya kamu mudah ingat bila exam nanti, kamu bukan terus jawab exam, kamu tulis poin-poin yang boleh kamu ingatkan. Lepas tu baru kamu olahkan apa yang kamu dapat. Okey, kat sini ustaz dah bagi formula azab. Ada 3 tapi formula azab, iaitu azab A. A tu ustaz ambil dari perkataan kata akar adil, iaitu menegakkan keadilan. Okey, yang tu A. Kedua adalah za, iaitu zalim, menentang kezaliman. Okey, dapat? A untuk adil, ZA untuk zalim, azza. Jadi yang seterusnya adalah B. B tu apa? Membela orang yang dizalimi. Okey, itu cukuplah, lengkaplah formula ustaz yang bagi kepada kamu, itu azab. Boleh ingat tak? Okey, kita ulang sekali. A, adil. B, ZA, zalim. B, membela orang yang dizalimi. Okey, okey. Ingat lagi Bagus. Okey, seterusnya kita pergi ke topik hari ini, iaitu kita akan belajar. Okey, kita lihat 2.2.3, iaitu jenis kesalahan jenayah dan hukumannya. Okey, klasifikasi hukuman jenayah dalam Islam. Yang pertama adalah hudud. Hudud ni tak asing lagi kepada kamu. Kamu mesti sering dengar kan. Ustaz yakin kamu mesti dengar ya. Tapi apa itu hudud? Okey. Kita baca maksudnya. Hudud adalah kesalahan dan hukuman mengikut ketetapan syarak yang wajib dilaksanakan sebagai menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dekat sini ustaz nak kamu keluarkan highlight, keluarkan pensel ke, keluarkan pembaris untuk kamu gariskan. Gariskan ataupun kamu buat kurungan untuk poin ni. Kamu cuba gariskan menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab poin ni adalah untuk membezakan antara apa maksud hudud, apa maksud kisah dan takzir. Okey. Tak gariskan? Gariskan menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya adalah manusia tidak mempunyai sebarang hak untuk menambah atau mengurangkan hukuman tersebut setelah disabitkan. Maksudnya dekat sini kita ni sebagai manusia, ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh suka-suka hati nak tambah ataupun nak kurangkan. Jadi kita akan berdosa. Jadi kita kena ikut apa yang telah Allah tetapkan. Okey, dalam hudud ni dia ada 6 kesalahan. Okey, yang pertama adalah zina, kedua adalah qazaf, ketiga meminum arak, 4 mencuri, kelima merompak dan terakhir sekali adalah murtad. Okey, kita pergi kepada satu persatu.
kita lihat kepada zina. Zina maksudnya dekat sini adalah persetubuhan haram tanpa ada tali pernikahan. Okey, kat sini ada dua kategori, iaitu kepada belum berkahwin dan telah berkahwin. Untuk belum berkahwin ni macam si bujang dengan si anak dara lah, tapi dia telah melakukan perzinaan. Jadi hukumannya dekat sini adalah disebat sebanyak 100 kali. Okey, kalau untuk orang yang telah berkahwin pula, dia dah ada isteri, dah ada suami, tapi dia pergi juga berzina. Jadi hukumannya pula adalah direjam sampai mati. Okey, dekat sini kamu ada tertanya-tanya tak, macam mana orang yang merejam tu? Siapa yang merejam? Okey, situasi dia macam ni. Kalau contoh, dia digunakan hukuman tu di khalayak ramai. Jadi siapa yang merejam tu adalah orang yang lalu ketika kejadian hukuman tu berlangsung. Jadi siapa yang lalu itu dia perlu merejam. Kalau orang yang pesalah yang dikenakan rejam tu pula, badan dia ditanam di dalam tanah dan yang cuma muncul dari tanah adalah kepalanya. Okey, itu adalah kesalahan orang yang berzina. Okey, seterusnya kita pergi kepada qazaf. Okey, qazaf ni apa maksud dia? Ada siapa-siapa nak jawab? Apa dia, Amira? Qazaf adalah orang yang menuduh orang perempuan itu berzina. Padahal orang perempuan tu adalah orang yang baik. Dia jaga akhlak peribadi dia, dia jaga maruah. Tapi mungkin disebabkan orang yang menuduh zina tu dia dengki lah. Dengki dengan kecantikan perempuan tu ke, ataupun lelaki tu fitnah sebab dia perempuan tu reject dia ke. Jadi dia membalas dendam dengan menuduh orang tu berzina. Jadi itu adalah memang sangat-sangat tak baik. Sebab dia melibatkan maruah tau. Wanita tu punyalah jaga maruah, jaga dia punya aurat, tapi dituduhkan berzina. Tak baik tau fitnah orang ni, sebab ibarat dia membunuh 1000 orang. Nampak kecil je kan melalui perkataan, tapi impak dia sangat besar. Okey. Dan hukuman dia pula, hukuman dia pula adalah disebat 80 kali. Okey. Yang ketiga adalah minum arak. Minum arak ni adalah bukan minum arak je. Contohnya macam meminum sesuatu yang boleh memabukkan. Minum arak tu memang kita tahu memabukkan. Tak kira, bukan minum arak macam kalau dekat tempat ustaz Penang, Kedah, orang panggil koroi. Pernah dengar tak? Koroi ni boleh memabukkan juga. Dia boleh menghayalkan. Nampak macam benda kecil je kan. Alah, minum je pun, bukan ada apa pun. Tapi daripada situ juga dia akan melakukan kesalahan-kesalahan besar yang tanpa kita sedar. Adalah minum arak berdosa, buat lagi kesalahan lain, bertambah-tambah lah berdosa. Contohnya macam dia minum arak, lepas tu dia nak balik, dia naik kereta, dia khayal, dia tak sedar apa yang dia tengah bawa kereta, terlanggar orang. Kan dah membunuh ni, dia dah tarik nyawa orang lain. Contoh, ataupun orang dia pergi merompak tanpa dia sedar, melakukan kesalahan. Dia tak sedar pun, tapi dia pergi buat. Jadi tak baik lah tu. Jadi hukumannya adalah sebat sebanyak 40 kali. Okey, sebelum tu ustaz nak bagi tahu kamu. Ada perbezaan tau sebat antara sebat konvensional dengan sebat Islam. Sebat konvensional ni dia macam dia sebat slow-slow, lepas tu sekali sebat macam nak lepas geram, lepaskan kamehameha, macam tu lah. Okey, kalau untuk sebat Islam pula sebat yang sekadar untuk sebat yang laju-laju lah, tak laju sangat, untuk tidak macam tak bagi pesalah tu rasa macam didera. Tapi kalau sebat tu tak angkat ketiak, itu adalah sebat dalam Islam. Okey, boleh faham ada nampak tak perbezaan berapa kali perbezaan sebat untuk orang yang berzina, orang yang menuduh qazaf, orang yang minum arak. Okey. Yang keempat adalah mencuri, dan hukumannya adalah dipotong pergelangan tangan. Tapi dekat sini kamu jangan salah faham pula. Tak semestinya orang yang mencuri tu terus kena potong tangan. Contoh macam ada budak-budak, budak-budak tu bayar-bayar adik kamu. Dia curi pemadam 20 sen je kat kedai. Takkan kena terus potong tangan, betul tak? Dia kena tengok bergantung pada nilai juga. Melainkan kalau macam
dia mencuri tu dengan nilai yang tinggi untuk kepentingan diri, iaitu baru dikenakan hukuman potong tangan. Contoh lain macam keadaan COVID sekarang ni kan, ramai yang jadi tempias, ramai orang yang susah. Contohnya kita tengok kes yang ada seorang bapa ni, dia mencuri tin susu roti gardenia bukan untuk dia sebenarnya, untuk keluarga dia, untuk anak dia yang masih kecil lah. Tapi sebelum tu kita kena soal selidik latar belakang dia. Dia mencuri tu atas niat apa? Mungkin latar belakang dia memang susah. Dia terdesak. Jadi kita tak boleh nak terus hukum. Kita buat soal sesi pembicaraan, tapi itu semua bergantung pada hakim. Gantung. Sebab ramai kan yang terkesan sebab COVID ni, ramai kena berhenti kerja, gaji kena potong. Okey, faham? Okey, seterusnya adalah merompak. Okey, kita rompak ni ada 3 pecahan, iaitu mengganggu ketenteraman awam, merampas harta tanpa membunuh, dan merampas harta dan membunuh. Okey, kita lihat pada yang pertama, mengganggu ketenteraman awam ataupun pesalah yang buat kecoh dia dikenakan hukuman penjara atau dibuang daerah. Okey, yang kedua adalah merampas harta tanpa membunuh. Dia ambil je harta tu, tapi dia tak kacau nyawa orang tu. Dia cuma nak harta tu sahaja. Jadi hukumannya adalah tangan dan kaki dipotong secara bersilang. Okey, maksudnya dekat sini contoh kalau pesalah tu dia dapati bersalah, dia dah rampas harta, kena tangkap. Jadi hukumannya dipotong tangan kanan. Dan kali kedua dia dah dilepaskan, dia buat juga kesalahan yang sama, dia mencuri lagi. Jadi hukumannya adalah memotong kaki kiri pula. Itu adalah maksud secara bersilang. Okey, faham? Okey, yang ketiga pula adalah yang ni paling teruk, iaitu merampas harta dan membunuh. Hang dah ambil harta orang, hang dah dapat apa yang hang nak, lepas tu hang pergi bunuh pula. Kan dah macam dah banyak dosa dekat situ kan. Hang nak ambil harta, ambil je lah. Kenapa nak melibatkan nyawa orang kan? Sini hukumannya pula adalah terus dibunuh dan dipalang. Yang patutlah kena hukumannya tu. Mungkin dia membunuh keadaan terdesak ke, mungkin sebab suspek lah, mungkin sebab mangsa tu ada bukti kan yang dia telah mencuri jadi dia bunuh. Tak boleh lah macam tu. Kalaupun keadaan kita macam susah macam mana pun, terdesak macam mana pun, janganlah kita mencuri, janganlah kita merompak. Tak baik. Kena sentiasa fikir, mesti ada penyelesaian dia. Okey, kita kena fikir secara positif. Yang terakhir sekali adalah murtad. Okey, murtad tu apa? Siapa nak cuba? Ada siapa-siapa nak cuba murtad tu apa? Okey, murtad itu adalah orang yang keluar daripada agama Islam, sama ada melalui perbuatan, perkataan ataupun niat. Jadi kita kamu-kamu ni kalau nak niat bergurau tu mesti kena tengok pada tempat, kena jaga percakapan. Kadang-kadang kita tak sedar apa yang kita cakap ni rupanya niat, sekadar niat untuk bergurau, tapi kita dah termurtad tanpa sedar. Kena berhati-hati. Tapi sebelum hukuman orang yang murtad ni dikenakan hukuman, pemerintah mungkin akan bagi tempoh untuk dia bertaubat, mungkin dalam masa 3 hari, seminggu macam tu lah. Kalau dia tak bertaubat juga, dia tetap dengan pendirian dia, jadi dia kenalah hukuman bunuh. Hukuman bunuh hanya diputuskan oleh pemerintah Muslim setelah pelaku enggan bertaubat apabila diminta. Okay. Murtad ni memang adalah dosa yang besar. Jadi kalau dia tak nak mengucap 2 kalimah syahadah, baru dia kena hukuman ni. Okey, boleh? Faham tak setakat ni? Ke laju sangat? Okey, seterusnya kita pergi kepada kisas. Okey, yang ni Ustaz nak kamu gariskan juga ataupun buat kurungan. Okey, kita baca dulu. Kesalahan dan hukuman mengikut ketetapan syarak yang wajib dilaksanakan bagi menunaikan hak manusia yang dizalimi secara fizikal. Jadi Ustaz nak kamu gariskan dekat menunaikan hak manusia yang dizalimi. Okey, kalau macam hudud tadi, menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau untuk qisas, untuk melihat perbezaan ni adalah menunaikan hak manusia yang dizalimi. Okey, gariskan .
dah. Okey. Seterusnya adalah hukuman tersebut tidak boleh diubah atau dibatalkan setelah sabit kecuali pihak yang menuntut bela memaafkannya dan diganti dengan bayaran diat ataupun penukaran harta. Okey, diat ni adalah harga 100 ekor unta. Itu adalah diat. Jadi kalau macam mangsa, pewaris kepada mangsa, dia tak nak pesalah tu dihukum bunuh, tapi dia nak dibalas dengan harta. Jadi pesalah tu kenalah bayar. Jadi dengan syarat perlu bersetuju, dua-dua pihak ni perlu bersetuju. Tak boleh salah seorang aja. Okey, faham? Okey, kalau untuk kisos ni pula ada dua pecahan, iaitu membunuh dan juga mencederakan anggota badan. Okey, kita lihat kotak yang pertama adalah membunuh dengan sengaja dan hukumannya dibalas bunuh. Okey, untuk membunuh ni pula ada 3 kategori, iaitu pembunuhan dengan niat, pembunuhan pembunuhan separa sengaja dan pembunuhan tanpa niat. Contohnya kalau pembunuhan dengan niat ni memang dia dah orang tu dah berhasad, dah dengki, memang ada hati yang busuk, dia memang nak bunuh orang tu. Jadi dia bunuh. Itu adalah membunuh dengan niat. Kalau pembunuhan separa sengaja ni pula dia macam dia tak ada niat pun nak bunuh, tapi dia seolah-olah macam membunuh. Pening tak? Dia macam, contohnya macam dekat sekolah dia nak rotan murid tu. Dia nak rotan murid tu mungkin atas sebab untuk bagi pengajaran, tapi tiba-tiba murid tu meninggal dunia disebabkan rotan tu juga. Itu adalah separa sengaja. Ataupun contoh lain ustaz bagi, siapa yang minat tengok filem action, selalunya ada macam ketua gangster ni kan, dia suruh anak buah dia untuk menembak mangsa ataupun tawanan. Jadi tapi anak buah tu dia niat baik, dia tak sampai hati nak bunuh, tapi disebabkan desakan ataupun getakan oleh ketua gangster tu suruh tembak juga, maka dia tertekan pisu tu, tapi dia tak nak niat, lalu meninggal juga orang tu. Itu adalah pembunuhan separa sengaja. Okey, kalau untuk pembunuhan tanpa niat pula, memang dia tak ada niat pun nak bunuh, tapi dia terbunuh juga. Contoh macam Ali dan Abu pergi berburu rusa. Ali dia nak tembak rusa tu, tapi Abu time tu dia pergi buang air kecil dekat depan Abu yang tengah memburu rusa. Jadi dia nampak macam mungkin semut-semut tu bergerak. Ali sangkakan yang tu rusa. Dia pun tembak, rupanya itu adalah sahabat dia sendiri, Abu, meninggal dunia. Kat situ adalah pembunuhan tanpa niat. Jadi macam mati katak macam tu lah. Okey, faham? Okey, seterusnya kita pergi, kita masuk kepada cedera anggota badan. Okey, cedera anggota badan ni dia macam, Ustaz bagi contoh Ali dan Abu jugalah. Boleh. Contohnya Ali, dia mungkin niat nak bergurau, dia pegang pisau, niat nak bergurau dengan Abu. Lepas tu mungkin daripada tengah masa potong sayur, Ali saja nak bergurau, dia terkena tangan Ali, terkena tangan Abu. Lepas tu luka lah sepanjang 15 cm. Jadi hukuman terhadap Ali, dia pun kena jugalah, tangan dia pun kenalah luka ke sebanyak 15 cm juga. Dia macam mencederakan anggota badan balik lah. Kisos ni macam balas balik, pembalasan yang setimpal, serupa balik, yang sama. Macam itulah. Okey, faham untuk kisos? Mudah je kan? Okey, kalau semua dah faham, kita pergi kepada yang terakhir, iaitu adalah ta'zir. Okey, ta'zir adalah kesalahan dan hukuman yang tidak ditetapkan oleh syarak dan diserahkan kepada budi bicara hakim untuk memutuskannya. Okey, kat sini pun ustaz nak kamu gariskan adalah okey, kamu gariskan budi bicara hakim untuk memutuskannya. Okey, dekat sini ustaz nak kamu nampak perbezaan antara hudud, kisah dan ta'zir. Okey, untuk hudud adalah menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kisos menunaikan hak manusia yang dizalimi. Kalau hudud pula adalah dari segi budi bicara hakim. Hakim yang bagi, bergantung pada dia nak bagi hukuman apa kepada pesalah. Sebab apa? Sebab kalau hudud dan kisah ni semua hukuman dia adalah ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Tapi ta'zir ni dia tak ada. Dia sebab ta'zir ni dia ikut perkembangan semasa. Macam sekarang ni kan, apa yang tak ada dekat
apa yang tak ada dekat, apa yang ada dekat sini tak ada dekat zaman dulu, zaman Nabi, zaman para sahabat. Sebab tu dijatuhkan hukuman takzir. Okey, kalau kamu nak lebih faham, kita baca pada kotak yang telah ini dinyatakan. Kesalahan dia adalah kesalahan-kesalahan hudud dan kisos yang tidak cukup bukti untuk dikenakan hukuman hudud dan kisos. Faham tak? Okey. Kesalahan-kesalahan khalwat dan mencuri yang tidak cukup nisab. Dia macam tak cukup bukti baru ditolakkan kepada bawah takzir. Okey, contohnya adalah perbuatan yang mengganggu ketenteraman awam seperti menipu, rasuah, berjudi, kesalahan jalan raya dan penyalahgunaan dada dan sebagainya. Okey, itu adalah untuk pesalah-pesalah yang sering melakukan kesalahan. Contohnya macam ni. Okey, kalau untuk hukuman dia pula adalah nasihat, ancaman, pengisytiharan umum, denda, merampas harta, sita, sebat, buang daerah dan penjara. Okey, kita lihat pada nasihat. Nasihat ni dia huraian dia adalah menasihati orang yang melakukan kesalahan kecil bagi pertama kali dan untuk dia mengelakkan perbuatan yang sama pada seterus-terusnya. Jadi maksud dia kat sini contoh macam ibu bapa yang mendera anak-anak. Jadi kalau dia dibawakan kepada hakim, jadi hakim sekadar bagi nasihat dulu agar dia ibu bapa tu berubah tabiat tak mendera anak-anak tu. Mungkin mak ayah nak niat dengan nak dera tu bagi pengajaran tapi disalah ertikan. Mungkin salah niat. Sebab niat tidak menghalalkan cara. Ada cara tau kalau nak denda anak-anak ni, nak bagi pengajaran bukan dengan cara mendera. Okey, seterusnya adalah ancaman dan pemulauan. Okey, kalau untuk macam Ustaz beri contoh pemulauan. Okey, pemulauan ni adalah hukuman pemulauan dikenakan kepada pesalah agar ia berasa tersepit sekiranya ia berterusan atau mengulangi kesalahannya lantaran tidak dapat bermuamalat dengan orang lain dalam masyarakat. Okey, contohnya dekat sini Ustaz bagi contoh Sajjad. Ustaz bukan nak mengata dia, tapi kita ambil iktibar dari apa yang dia lakukan. Okey, Sajjad ni kita tahu dia bisnes, orang bisnes memang kaya raya, tapi dia ni tidak mengikut cara Islam yang betul. Dia ni mungkin salah jantina ke apa, tapi dia ada buat bisnes, jual emas, jual bekul. Jadi kita tak boleh lah nak support. Kita perlu boycott produk dia sebab dia Islam pun tak ikut dengan cara yang betul. Buat apa kita nak support dia kan? Kita support produk Muslim yang betul-betul yang bagus, yang ikut syariat Islam. Itu adalah dari segi pemulauan, agar dia rasa macam tertekan. Bagi dia sedar kesalahan yang dia lakukan tu. Okey, kalau macam untuk pengisytiharan umum pula ni, contohnya adalah membuat pengisytiharan kepada umum terhadap kesalahan penjenayah. Dengannya penjenayah berasa tertekan dan malu yang amat sangat. Contohnya kita ambil Sajjad lagi. Okey, kita ambil tengok Sajjad lagi. Macam kita tahu yang orang ramai, kerajaan, polis tengah mencari dia tapi tak jumpa-jumpa. Jadi pihak kerajaan telah membuat pengisytiharan umum kepada Sajjad agar Sajjad tu boleh insaf lah, boleh datang kepada balai untuk minta maaf, untuk dia bertaubat terhadap kesalahan dia. Itu adalah untuk pengisytiharan umum. Okey, kalau untuk denda, merampas harta atau bersita, dia ada contohnya macam keadaan kita sekarang ni, keadaan COVID. Disebabkan keadaan COVID ni ada PKP. PKP tu adalah Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi kalau macam kita sebagai manusia, rakyat yang ingkar kearahan, yang macam tak pakai face mask kalau keluar, tak jaga jarak 1 meter, tak scan MySejahtera, tak jaga hand sanitizer, jadi hukumannya adalah contoh dikenakan hukuman RM1,000. Kalau kamu langgar arahan, kamu kenalah denda, kenalah compound. Tak pun macam langgar lampu isyarat sebab kesalahan jalan raya, jadi kamu dikenakan hukuman. Okey, faham ? Okey, kalau untuk sebab pula adalah untuk kesalahan orang yang berzina tapi dia macam tak cukup bukti untuk dijatuhkan kepada hudud. Kalau tak cukup, tapi dia punya sebab tu tak bolehlah bersamaan dengan berapa kali sebatan di dalam hudud. Kalau untuk orang yang berzina dalam hudud, dia disebat sebanyak 100 kali kan, untuk orang yang belum berkahwin. Tapi kalau untuk yang bawah takzir ni, dia kena kurang, dia tak boleh menyamai. Kalau dia dah sama, itu
dia dah kira hudud. Dia jatuh atas takzir sebab tak cukup nisab. Okey. Okey, kalau untuk buang daerah ni pula adalah orang untuk contohnya macam pemberontak. Pemberontak ataupun orang yang pengebom berani mati lah. Dia selalu mengkucak-kacirkan, selalu buat kecoh. Sini dia kena hukuman buang daerah. Sebab apa? Sebab dia tak nak bagi memporak-porandakan lah. Tak nak bagi menghasut orang-orang lain untuk menjadi macam dia. Jadi untuk mengelakkan daripada masyarakat terpengaruh, dia dikenakan hukuman buang daerah. Contohnya macam pergi ke pulau ke, agar dia rasa tertekan, dia rasa dia bersalah, baru itu dia insaf akan kesalahan dia. Okey, kalau untuk penjara pula adalah kesalahan macam kebiasaan lah yang selalu kita dengar. Tawanan perang, orang yang belum berharam, orang yang samsing, selalu buat kesalahan. Jadi dia dikenakan hukuman penjara. Okey, faham? Okey. Setakat ni ada sebarang persoalan. Ada apa-apa yang nak tanya dengan Ustaz? Okey, kalau tak ada soalan, biar Ustaz pula tanya kepada kamu. Jangan tunduk-tunduk pula. Ingat Ustaz tak nampak kamu. Okey. Untuk kesalahan hudud, ada berapa? Iman jawab. Betul Iman, ada 6. Okey. Lupa pula Ustaz nak berkongsi kepada kamu. Dekat sini pun Ustaz ada formula yang untuk memudahkan kamu ingat. Kalau hukuman hudud ni ada 6. Kalau contoh macam kamu susah nak ingat, Ustaz bagi formula. Kamu ingat 4M QZ. 4M QZ. Apa itu 4M? M yang pertama minum arak, M kedua mencuri, M ketiga berompak, M keempat murtad. Okey, kita ambil daripada minum arak. Untuk 4M, 4M QZ. Q adalah qazaf, Z adalah zina. Okey. Kalau sebut pasal hudud je, kesalahan dia ada berapa? Kamu senaraikan 4M QZ. InsyaAllah cara ni adalah untuk kamu mudah ingat ketika kamu jawab dalam peperiksaan. Okey, untuk kesalahan qisas pula ada berapa? Okey, Ustaz nak panggil Akmal pula lah. Ada berapa qisas? Ada 2. Itu membunuh dengan sengaja, membunuh dan mencederakan anggota badan. Okey, kalau untuk membunuh pula ada berapa pecahan Akmal? Ada 3. Pembunuhan dengan niat, pembunuhan secara sengaja, pembunuhan tanpa niat. Okey, betul. Terima kasih. Okey, Ustaz nak tanya siapa pula? Khadijah. Ustaz nak tanya kamu mengenai pemulawan. Pemulawan tu apa dia? Dan contoh dia. Yang kamu faham di dalam hukuman takzir. Pemulawan adalah orang yang apa Khadijah? Orang yang dikenakan agar dia rasa tersepit. Kalau dia berterusan mengulangi kesalahan dia tu, lantaran dia mungkin tidak dapat membeli, bermuamalat dengan orang lain, agar dia rasa tertekan. Sebab contohnya macam Ustaz bagi contoh tadi, Sajak dia buat bisnes, tapi sebabkan dia tak ikut syariat Islam, cara dia pun salah. Jadi buat apa kita nak support, betul tak? Bagi dia rasa tertekan, dia insaf. Kalau dia dah taubat, baru kita support balik perniagaan dia. Okey. Okey, faham agak itu? Okey, Ustaz rasa cukuplah kelas kita sekadar hari ini. Ustaz harap apa yang kita belajar hari ini kamu dapat input dan kamu dapat mempraktikkan. Tak kisahlah kamu di dalam kelas online ke ataupun di persekitaran kamu. Okey, sebelum kita tamatkan kelas, Ustaz Ustaz cakap kamu jagalah diri kamu dengan baik, sebab keadaan COVID ni yang makin kita tak tahu bila lagi akan berangsur pulih, betul tak? Kes pun kejap tinggi, kejap turun. Kamu kalau keluar, kamu jagalah. Bawalah sanitizer di dalam poket kamu. Pakai mask tu jangan lupa. Sentiasa scan MySejahtera untuk keselamatan kita bersama. Kita jaga kita. Okey. Itu sahajalah daripada Ustaz. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.